Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat berpuasa dan selamat berhujung minggu. So hari ini bersama saya untuk satu program lagi yang dikendalikan oleh Jabatan Kehakiman Syariah Selangor. Ini adalah webinar yang setiap 2 minggu JAKIS akan berkongsi maklumat serta semua prosedur-prosedur yang berkaitan dengan mahkamah. Okey, saya akan terangkan tentang hari ini adalah prosedur-prosedur ini secara asas sahaja dan setiap kes memang akan berbeza antara satu sama lain. So, siapa yang ada pada hari ini atau sekarang, bolehlah share-share, tekan klik butang share supaya lebih ramai lagi orang di luar sana yang dapat maklumat, penerangan lebih lanjut tentang prosedur di mahkamah. Okey, saya terus kepada tajuk yang saya pilih. Kenapa tajuk ni saya pilih? Dilema gantung tak bertali, masih relevankah? So tajuk ni sebenarnya adalah satu tajuk yang sahabat-sahabat, kenalan-kenalan saya sering tanya tentang tajuk-tajuk ni. Maksudnya lazimnya kalau di mahkamah syariah ni orang datang sebab tak bagi nafkah ataupun orang datang sebab ditinggalkan tanpa maknanya kabar berita, tak tahu kadang-kadang suami kat mana. Itu semua sahabat-sahabat saya yang lepas ada cerita dalam kes fasah ataupun kes taklik yang mana dekat belakang surat surat perakuan nikah tu ada taklik yang dibaca oleh suami pada setiap kali selepas perkahwinan dijalankan. Tapi apa yang selalu ditanya? Suami saya bagi nafkah macam biasa. Suami saya masih duduk satu rumah dengan saya. Cuma kami selalu bertengkar. Ada benda-benda yang kadang-kadang suami ada perempuan lain ataupun isteri ada orang lain ataupun isu nafkah anak yang membawa kepada pertengkaran. Pertengkaran ni pula memang dah cuba dibincangkan, dah cuba secara damai tapi still lagi. Maknanya dah tak ada bersefahaman dah. Maknanya memang dah tak boleh duduk satu rumah. Memang dah tak boleh lah maknanya sebagai suami isteri. So apa pilihan yang saya ada? Kalau saya pergi mahkamah, saya isi fasah, tak kena. Sebab-sebabnya tak boleh digunakan dalam kes fasah. Atau taklik pun suami still bagi nafkah, suami tak tinggalkan saya. So apa yang saya perlu buat? Suami pula bila saya minta untuk cerai secara baik, dia cakap pergilah mahkamah, uruskan semuanya. Saya memang tak akan datang. Saya memang takkan lepaskan you cara baik. So apa pilihan? Apa yang kita nak buat? Ini yang saya nak bincangkan pada hari ini. Tapi ini saya sentuh tentang Seksyen 47. Okey? So Seksyen 47 ni di Mahkamah Rendah Syariah ada dua cara sebenarnya. Seksyen 47. Saya hari ni memang takkan share apa-apa slide sebab saya percaya semua sekarang tengah mood hujung minggu, mood raya, mood macam orang kata malas-malas macam tu kan. So semua kalau tengah jalan raya ke apa ke, sumbat je dekat telinga earphone bagi dengar je suara. So semua dapat maklumat. Ini adalah kes, Seksyen 47 adalah kes yang antara paling tinggi dekat Mahkamah Syariah Selangor. Okey, boleh katakan setiap hari setengah daripada kes-kes yang saya dengar adalah kes-kes melibatkan Seksyen 47 ni. So ini memang ramai yang mungkin ada yang tahu atau mungkin ramai yang blur, tak tahu sebenarnya prosedur dia macam mana. Okey. So macam saya cakap tadi, Seksyen 47 ni dia ada dua cara. Pertama, yang memang pasangan-pasangan setuju untuk bercerai secara baik. Ini kalau ikut saya tidak ulaslah pada hari ini, cuma untuk makluman sahaja. Kita panggil ini di daftar bawah kes fast track. Okey, fast track ni dua-dua pihak, suami, isteri
pergi sahaja ke mahkamah, bawa dokumen-dokumen yang diperlukan. Tapi sekarang sebab kita PKP kan, so semua prosedur-prosedur kat mahkamah ataupun apa-apa pendaftaran atau sebagainya kena melalui appointment. Maknanya set dulu appointment, lepas tu datang, suami, isteri, dua-dua datang, memang setuju untuk bercerai secara baik, bawa semua dokumen-dokumen terlibat. So daftarkan, insyaAllah kalau masa tu hakim ada dan boleh mendengar kes, tak ada masalah, kita dengar kes, selesai sampai habis terus dapat perintah. Okay, insyaAllah hari yang sama. Okay, itu untuk yang fast track. Itu saya tak nak saya tak nak terangkan secara detail lah sebab saya percaya itu semua orang dah tahu dah. Fast track adalah satu yang hampir setiap hari berlaku. Okey, yang saya nak tekankan ni yang nombor 2. Okey, ini permohonan cerai biasa. Bawah seksyen yang sama juga. Seksyen 47 juga. Okey. So, lazimnya yang datang ni kadang-kadang ada juga yang datang suami dan isteri. Tapi suami masih 50-50. Sama ada dia memang nak ceraikan secara baik ataupun dia masih berfikir-fikir lagi. Nantilah, daftar dulu. Ataupun ada juga satu pihak sahaja yang datang untuk permohonan cerai bawah Seksyen 47 ni. Maksudnya sama ada suami yang datang ataupun isteri yang datang. Okey. So biasanya apabila pendaftaran berlaku, so yang penting sekali Seksyen 47 ini mesti macam kondisi yang saya sebut tadi. Maknanya bukan yang suami kita tak tahu kat mana ataupun dia tinggal kat mana kita tak tahu dah. So biasanya lazim Seksyen 47 ni mestilah kita tahu alamat dia kat mana, penyerahan saman mesti boleh sempurna ke diri. Apa maksud sempurna ke diri? Maksudnya saman hendaklah diserahkan ke tangan suami sendiri. Itu yang Seksyen 47 yang saya tengah cuba nak share kan. Okay. So macam biasa suami ataupun isteri, lazimnya banyak kes macam ni isteri lah yang datang. Okay, datang mahkamah, kemudian filekan, saman hendaklah disempurnakan secara kediri. Maknanya saman dia boleh serahkan sendiri ataupun dengan cara lain boleh juga minta untuk mahkamah yang serahkan. Dua-dua boleh. Yang penting tahu alamat suami ataupun mungkin tinggal sama lagi. So biasa lazimnya itu saman diserahkan sendirilah oleh pihak plaintiff. Okey. So ada juga soalan tanya dekat saya lah biasanya. Puan, kalau saya serahkan sendiri saman sebab suami ni duduk satu rumah dengan saya lagi. Tapi saya dah bagi dekat suami, dia tak nak tanda tangan. Dia tak nak tanda tangan pun saman tu. So macam mana puan? Saman tu dikira sempurna ke tak ke diri? Okey, bagus soalan-soalan yang macam ni. Okey. So saman yang telah diserahkan, contoh saya bagi keadaan. Okey, kita letak saman depan suami. Contohlah abang, ni saya filekan permohonan dekat mahkamah. Letak kat depan dia. Minta ada satu borang, nama dia affidavit penyampaian. Dekat borang tu lazimnya kena suami tanda tangan. Maksudnya dia dah terima saman tu. Tapi katakanlah suami dia memang tak nak bagi kerjasama. So dia cakap, saman, tak apalah, letak je lah kat situ. So walaupun dia tak nak tanda tangan, tak apa. Letak, bagi yang penting dia terima ke diri, isikan affidavit penyampaian. Isikan penyampaian ni maknanya dia enggan tanda tangan. Tetap saman tu dikira sempurna ke diri. Okey, yang penting kena sempurna. Okey. So, okey. Selepas tu, mahkamah akan bagi tarikh untuk hadir ke mahkamah. Pada tarikh tu pula, tiba-tiba katakanlah kalau suami datang, okey, dia ada dua keadaan juga. First, suami datang. Second, suami tak datang. Okey. Kalau suami datang, baguslah, tak ada masalah. Tapi suami datang dengan kondisi bila mahkamah tanya, encik bersetuju tak untuk bercerai secara baik pada hari ini? Tapi suami jawab, saya tak setuju. Okey, itu kondisi yang pertama. Maknanya suami bagi kerjasama untuk datang mahkamah, tetapi dia tak nak ceraikan secara baik.
Okey, itu yang pertama. Yang kedua, macam kondisi tadilah, terima saman pun dia tak nak bagi kerjasama, tak nak tanda tangan semua kan. So, dia memanglah tak nak datang. So, plaintiff datang mahkamah tanya, dia jawab, suami saya memang tak nak hadir, puan. Dia tak nak bagi kerjasama untuk hadir. So, macam mana? So, dua kondisi ni, bila pihak suami tak hadir, kita beranggapan bahawa dia sama dengan kondisi yang hadir tapi dia tidak setuju untuk bercerai. Lazimnya adalah mungkin ada lagi ruang-ruang untuk mereka berdamai. Itu kelazimannya. Okay? So, lazimnya apabila dah berlaku begitu, so mahkamah akan arahkan untuk pihak-pihak ini direfer ataupun dirujuk terus atau dipanjangkan kes ke peringkat dipanggil jawatan kuasa pendamai. Okey, jawatan kuasa pendamai. So, teruskan share. Siapa yang ada dalam ni hari ni teruskan share sebab ini kes yang sangat banyak dalam mahkamah dan pengetahuan tentang Seksyen 47 ni mungkin simple tapi saya percaya ramai yang masih ada yang tak tahu ataupun ramai yang maknanya still blur dengan dengan Seksyen 47 ni. So hari ni saya share supaya semua tahu apa prosedur dia dekat mahkamah. Okey, sampai kepada jawatan kuasa pendamai. Bila suami tidak bersetuju ataupun suami tidak hadir ke mahkamah, so kedua-dua kondisi ini kita akan refer kepada jawatan kuasa pendamai. Jawatan kuasa pendamai ini adalah dikendalikan oleh Jabatan Agama Islam Selangor. Okey, maknanya ada satu pegawai yang akan menjadi sebagai pemudah cara untuk jawatan kuasa pendamai ini. So kita akan refer kepada pejabat agama. Lazimnya mahkamah akan arahkan untuk isteri kalau datang seorang ataupun kalau dua-dua hadir, suami dan isteri bawa seorang wakil. Wakil kita galakkan daripada ahli keluarga sendiri yang tahu tentang masalah ni. Okey, di peringkat jawatan kuasa pendamai, tak kisah. Lelaki ke perempuan ke ahli keluarga tu boleh dilantik. So bawa wakil ni ke mahkamah dan biasanya prosedurnya sekiranya pihak suami tak hadir dan kita mahkamah akan keluarkan satu notis kepada pihak defendant untuk peringatan dia hadir bersama dengan wakil untuk jawatan kuasa pendamai ini. Okay. So, notis ni memang confirm kita akan bagi kepada suami untuk kehadiran dia ke mahkamah bersama wakil. So, mahkamah akan tangguhkan dengan satu tarikh baru untuk pelantikan bagi jawatan kuasa pendamai ini. Okey, pada tarikh yang kes disebut untuk lantikan jawatan kuasa pendamai atau saya sebut JKP lah, panjang sangat jawatan kuasa pendamai JKP. Okey. Bila kita buat untuk pelantikan JKP, wakil-wakil ni akan dimintalah persetujuan secara lisan sama ada bersetuju atau boleh tak bagi kerjasama untuk hadir apabila pejabat agama panggil untuk dilaksanakan JKP ni. So, katakanlah notis dah keluar ataupun notis amaran dah diberikan, pihak suami still tak hadir tarikh depan. Maknanya kita dah arahkan dia hadir, bawa wakil untuk JKP tapi dia still tak hadir. Maknanya memang enggan bagi kerjasama. Tak perlu risau, tak perlu bimbang. Yang penting plaintiff hadir bersama wakil. So kita akan jalankan juga JKP walaupun tanpa defendant, tanpa wakilnya. Lazimnya nombor telefon defendant dan sebagainya kita memang ada, kita akan serahkan kepada pihak pejabat agama. So pejabat agama akan jalankan jawatan kuasa pendamai. Biasanya dia akan cuba call pihak defendant ataupun mungkin ada prosedur-prosedur tertentu yang Jabatan Agama akan laksanakan untuk supaya JKP ini dapat dilaksanakan sama ada dengan kehadiran defendant juga ataupun tanpa kehadiran. Okay. So sampai situ. Apabila laporan jawatan kuasa pendamai dah dapat, biasa mahkamah akan tetapkan satu tarikh untuk laporan daripada JKP dibacakan. Biasanya akan ada dua je. Sama. Sekarang ni saya banyak cakap dua. Okey. So laporan jawatan kuasa pendamai akan ada dua keadaan.
Satu, laporan akan bagi tahu bahawa pihak-pihak berjaya didamaikan. Alhamdulillah. Maksudnya perceraian tidak terjadi. Maknanya dah berbaik-baik. Mungkin ada sesi yang pegawai, pejabat agama bagi yang telah membuatkan pihak-pihak berjaya didamaikan. Sebab ada setengah tu mungkin bila perbincangan dua pihak, perbincangan antara plaintiff dan defendant saja, mungkin tak dapat diselesaikan cara baik. Yelah, yang keluar bergaduh kan. Bila ada orang ketiga, orang yang lebih tahu tentang masalah hukum hakam dan sebagainya, mungkin berjaya didamaikan. Okey. So alhamdulillah untuk kondisi pertama berjaya didamaikan, so kes tutup. Selesai. Kondisi kedua, laporan daripada jawatan kuasa pendamai, laporan itu gagal didamaikan. Yang ini gagal didamaikan. Maknanya pihak-pihak walaupun telah telah pun melalui proses JKP di Pejabat Agama Islam, tetapi malangnya maknanya syikak. Okey, syikak ni saya akan terangkan sekejap lagi. Syikak still berpanjangan antara pihak-pihak. Maknanya pihak-pihak tiap berjaya didamaikan, pergeseran, pertengkaran, pergaduhan masih lagi terjadi. Biasanya laporan yang keluar adalah gagal didamaikan. Okey, so apa yang akan jadi apabila laporan gagal ataupun pihak-pihak gagal untuk didamaikan ataupun pejabat agama dah cuba kontak dengan defendant dan ada keputusan-keputusan yang telah dibuat melalui laporan jawatan kuasa pendamai. Okey, daripada situ akan berlakulah maknanya biasanya laporan pejabat agama akan tulis syikak berpanjangan. Apa itu syikak? Pihak-pihak memang kalau ni mesti muka macam blur lah bila mahkamah sabitkan syikak berpanjangan di antara plaintiff dan defendant. Apa tu syikak? Syikak ni maksud dia secara mudah fahamnya. Saya guna bahasa yang mudah faham lah supaya kalau saya guna bahasa undang-undang nanti orang banyak tak faham kan. Syikak ni bahasa mudah dia. Perkelahian antara suami isteri. Dia berlarutan sampai jejaskan rumah tangga. Itu masuk syikak. Maknanya bergaduh. Tak boleh berdamai pun. Lagi kita bincang, lagi gaduh panjang. Itu syikak berpanjangan. Maksudnya perkelahian yang tak ada penghujungnya. Maknanya berterusan begitu. Okey. So biasanya berdasarkan daripada laporan yang dibuat oleh jawatan kuasa pendamai oleh pejabat agama tu, mahkamah akan kena sabitkan dulu bahawa syikak berpanjangan. Perkelahian ni tak ada penghujung. Still terjadi. So syikak berpanjangan dan macam mana keadaan syikak? Okey, sekejap Syikak berlaku. Okey, saya bacakan antara syikak yang dikatakan berlaku dalam perkahwinan supaya semua lebih faham. Okey, syikak ni dia berlaku ada A sampai H. Okey. A, perkelahian yang kerap antara suami isteri, antara sebabnya isteri nusyus. Okey, nusyus ni saya tak nak ulas, nanti insya-Allah ada sahabat-sahabat saya nanti yang akan ulas lah kalau ada nanti tajuk berkenaan nusyus. So pertama sebab isteri nusyus. Kedua sebab suami zalim. Ketiga, tak tahu siapa yang betul, siapa yang salah. Berkelahi tapi tak tahu siapa betul, siapa salah. Dan yang keempat, salah satu pihak ataupun kedua-dua pihak tu dia tipu sebab nak tuntut satu benda yang bukan hak dia. Itu bawah perkelahian yang selalu terjadi antara suami isteri. Okay. So lain daripadanya perkelahian, maknanya pergaduhan yang sangat selalu berlaku antara suami isteri sampai menimbulkan maknanya pihak-pihak tak nak jalankan tanggungjawab masing-masing. Tuduh-menuduh lah, berlaku tuduh-menuduh. Maknanya suami tak jalankan hak dia, isteri pun tak jalankan hak dia. Itu pun bermaksud syikak. Okey, selain daripada tu, suami isteri dia tuduh-menuduh juga tapi sehingga mempunyai macam saya cakap tadilah, ada orang ketiga ataupun ada panggil kasih gelap lah, yang maknanya hubungan yang melampaui daripada batas hukum syarak dengan perempuan ataupun lelaki lain. Itu pun boleh terjadi pergaduhan, sering berlaku. Ada orang ketiga.
bergaduh memang dah tak boleh nak sefahaman, dah tak boleh nak teruskan dengan rumah tangga. Okay, selain daripada tu, yang sering lagi berlaku, boleh dikatakan sebagai syikak ni berlaku, adalah satu pergaduhan yang kerap kali berlaku sampai pukul memukul. Ini pun biasa dan lazim berlaku pada kes-kes seperti ini. Okey, sebab lain juga yang boleh berlaku syikak dalam perkahwinan. Sebab saya nak kena ulas satu-satu. Kenapa syikak yang macam mana keadaan syikak yang kerap berlaku? Sebab orang selalu terfikir, apa syikak ni apa antara sebab lain? Saya rasa kadang-kadang bukan sahaja orang awam, mungkin kadang lawyer ke ataupun orang persendirian ke yang tak tahu. Syikak ni boleh berlaku sebab apa? Okay? So sebab lain juga, salah satu pihak kadang-kadang dia keluar rumah, tinggalkan rumah. Dah tak duduk dah sama. Kadang-kadang puncanya tak tahu apa punca sebenar dan kedua-dua pihak tak dapat nak buktikan pun dekat mahkamah. Maknanya salah satu pihak dia dakwalah dia keluar sebab pihak ni salah. Yang pihak ni cakap pihak ni salah. Tapi salah seorang keluar tinggalkan rumah. Itu pun boleh dicakap syikak. Okey, selain daripada tu, ini isu tentang anak. Kadang-kadang ada tuduh-menuduh antara suami isteri yang mana masing-masing petikai, ini tanggungjawab you pada anak. Yang suami cakap, ini tanggungjawab you pada anak. So tuduh-menuduh berlaku. Sampailah berlaku pergaduhan atau perkelahian yang kerap. Ini pun boleh dicakap syikak juga. Selain daripada tu, kalau ada tuntutan isteri nak dapatkan, contoh isteri mohon fasah. Ini contoh. Isteri mohon bawah seksyen fasah, tapi adalah sebab-sebab yang dikemukakan yang alasannya relate dengan fasah. Tetapi apabila kes berjalan sehinggalah habis, dah bicara sampailah keputusan dibacakan, tiba-tiba mahkamah tetapkan bahawa kes fasah itu ditolak. Alasan-alasan yang dikemukakan tidak dapat diterima ataupun tidak berjaya dibuktikan alasan-alasan di dalam fasah tersebut. So, tapi pertikaian ataupun pergaduhan still lagi berlaku, still continuous. So, ini pun kes walaupun dia asalnya daripada fasah, still keputusan mahkamah, kes itu ditolak bawah seksyen fasah, tetapi mahkamah akan arahkan dia pergi ke seksyen 47 ni untuk dirujuk kepada peringkat hakam. Hakam ni kejap lagi saya akan terangkan. Okey, so itu dan yang lain adalah sekiranya ada apa-apa tindakan yang boleh menyebabkan darar syar'i kepada isteri ataupun suami. Okey, darar syar'i. Apa tu darar syar'i? Tak faham apa maksudnya. Okey, darar syar'i ni adalah maksud dia macam bahaya yang menyentuh, maknanya mengenai agama, nyawa, tubuh badan, akal fikiran, maruah, harta benda. Biasanya dia akan relate dengan hukum syarak. Itu antara sebab-sebab yang mana selalunya pensabitan syikak itu boleh disabitkan oleh mahkamah, yang mana laporannya kita akan bacakan daripada jawatan kuasa pendamai. Saya harap jelaslah tentang apa keadaan-keadaan yang menyebabkan berlakunya syikak tu. Okey. So, bila sabitan syikak dah dibuat, saya dah terangkan tadi maksud syikak, keadaan syikak berlaku, so mahkamah akan arahkan untuk kes diteruskan ke peringkat yang seterusnya. Kadang-kadang saya nak bagi tahu dekat semua ialah klien-klien ataupun pelanggan-pelanggan mahkamah. Ada juga pihak-pihak yang kadang-kadang suami tak bagi kerjasama, enggan datang ke mahkamah. So biasanya pihak-pihak akan bagi tahu kat mahkamah, "Puan, boleh tak kes ni selesaikan segera? Boleh tak Puan? Saya nak segerakan untuk perceraian ni berlaku." Macam saya cakap tadi, seksyen 47 ni insya-Allah Puan kena bersabar, pihak-pihak kena bersabar. Maknanya tak kiralah suami ataupun isteri, bersabar sikit. Kita ikut prosedur-prosedurnya. Setiap prosedur ni digubal ataupun dibuat pasti adalah untuk kebaikan pihak-pihak. Undang-undang ke prosedur semua digubal atau dibuat adalah untuk menjaga kepentingan pihak-pihak. So itu prosedur. Setakat ni saya dah cerita tadi
dah sampai peringkat jawatankuasa pendamai. Okey, apabila syikok telah disabitkan oleh mahkamah, maknanya mahkamah dengan ini berdasarkan laporan, ini contohlah yang biasa saya akan cakap dalam mahkamah. Okey, berdasarkan laporan daripada jawatankuasa pendamai telah disediakan oleh pejabat agama Islam, didapati bahawa syikok berpanjangan, maka mahkamah dengan ini mensabitkan bahawa syikok berpanjangan di antara pihak plaintiff dan defendant. Okey, kena sabitkan dulu. Okey, apabila dah sabit syikok, biasanya mahkamah akan arahkan untuk kes diteruskan ke peringkat hakam. Okey, hakam. Hakam yang pertama, dia ada 2 stage. Okey, hakam yang pertama adalah peringkat hakam kerabat. Hakam kerabat ni senang nak faham adalah hakam ahli keluarga. Hakam susu galurnya daripada ahli keluarga. Okey. So, hakam kerabat. Siapa hakam kerabat? Hakam kerabat, peringkat hakam. Tadi saya cakap dekat JKP, wakilnya boleh lelaki, boleh perempuan. Pun saya galakkan adalah daripada kaum keluarga. Sama juga hakam, bezanya adalah hakam adalah saudara mara ataupun saudara mara yang karib, tetapi mestilah lelaki. Perempuan tak boleh. Okey, hakam mesti lelaki. Lelaki yang ada pertalian nasab dan dia tahu tentang kes ini. Okey, so apa dia kelayakan untuk jadi seorang hakam? Okey. Kelayakan seorang hakam Hakam ni dia ada beberapa syarat. Okey, walaupun dia hakam daripada peringkat ahli keluarga, so of course yang pertama dia mestilah beragama Islam, mestilah lelaki, ketiga mestilah berakal, baligh, adil dan amanah serta ada pengetahuan asas dalam hal kekeluargaan dan juga hukum syarak. Ini sahaja syarat-syarat atau kelayakan untuk menjadi seorang hakam. Okey, jelas ya? Okey. So, kita akan bagi satu tarikh kepada pihak-pihak untuk bawa wakil. Wakil kepada masing-masing lah. Maknanya yang saya tetapkan tadi, hakam daripada pihak keluarga. Okey, so hakam keluarga ni akan hadir, katakanlah, sama keadaan, katakanlah pihak suami still tak hadir dan tak bawa wakil hakam ni. So macam mana nak buat? Okey, so biasanya kita akan bagi first peringatan pertama. Peringatan ataupun notis untuk maklumkan kepada pihak defendant untuk bawa wakil hakam daripada bahagian dia. Okey, so katakanlah pada tarikh proceeding untuk pelantikan hakam kerabat, hakam peringkat pertama. Katakanlah tiba-tiba isteri dah datang, dah bawa wakil hakam, tapi tiba-tiba pihak suami pula tak hadir, tak bawa wakil. Okey, so apa yang nak dibuat? Maklumkan kepada pihak mahkamah. Tapi biasanya kalau kita dah hantar notis peringatan, dah hantar kepada pihak defendant untuk bawa wakil, still lagi defendant tak hadir, tak ada makluman kepada pihak mahkamah tentang ketidakhadiran. So kita beranggapan memang defendant ni tak berminat lah, maknanya kita nak bagi kerjasama untuk hadir. Okey, so apa yang biasanya mahkamah buat? Mahkamah akan apabila keadaan-keadaan ini berlaku ataupun pihak plaintiff maklumkan kepada mahkamah bahawa puan, suami saya memang tak nak bagi kerjasama. Saya masih duduk satu rumah tapi dia cakap pergi settlekan sendiri. Saya tak nak datang mahkamah. So jelas kat situ memang defendant tak akan bagi kerjasama. So apa yang mahkamah perintahkan? Mahkamah akan lantik. Dia panggil hakam panel. Maknanya hakam yang memang dilantik sendiri oleh mahkamah. Hakam yang memang ada dalam listing mahkamah. Okey, so mahkamah akan keluarkan satu notis kepada hakam-hakam panel untuk hadir ke mahkamah dan dia akan wakil pihak defendant. Kita tak biarkan, maknanya kes itu tergantung setakat itu sahaja. Hakam pihak plaintiff kita akan lantik, maknanya akan perlu berwakalah. Wakalah akan disediakan oleh pihak mahkamah. Berwakalah dulu bahawa wakalah ni adalah maknanya dia lantik dan hakam terima pelantikan tu.
So, dekat situ kita akan isytiharkan sekiranya hakam panel yang dilantik bagi pihak defendant, mahkamah akan isytiharkan dekat situ bahawa mahkamah melantik hakam panel ini sebagai wakil kepada pihak defendant. Okey, tak ada masalah, kes diteruskan tapi di peringkat hakam kerabat. Okey, ada lagi soalan. Soalan tanya, Puan, saya ni anak yatim piatu. Saya tak ada saudara lain ataupun saya mu'alaf. Saya tak ada siapa-siapa dah dekat dunia ni. Saya seorang je. Saya, ini saya cakap plaintiff lah. Okay? So plaintiff pun bagi tahu, Puan, saya tak ada wakil yang saya nak bawa. Saya tak ada saudara mara. Saya yatim piatu, saya seorang-seorang dekat dunia ni. So macam mana saya nak bawa? Saya memang tak ada wakil. So bermakna dua-dua pihak tak ada wakil. So, tak ada masalah, maklumkan pada mahkamah, still lagi kes akan diteruskan di peringkat hakam kerabat, tetapi kedua-dua wakil kita lantik daripada hakam panel. So, tak perlu bimbang, bukan kes terus tergantung, terberhenti setakat itu, diteruskan juga di peringkat hakam kerabat. Okey? Okey. Okey, apa agaknya fungsi hakam-hakam ni? Kadang-kadang orang pernah biasa dengar kan pasal hakam. Selalu orang tanya, apa sebenarnya fungsi hakam ni? Sebenarnya fungsi hakam ni, dia adalah untuk menamatkan syikak tadi. Syikak yang pergaduhan berpanjangan di antara suami isteri itu. Sama ada dia berjaya mendamaikan ataupun dengan tak ada cara lain dah. Maknanya dah cuba perdamaian dibuat, still tak ada jalan penyelesaian, hakam-hakam buat keputusan, kedua-dua pihak perlu dipisahkan melalui talak atau huluk. Ada dua cara juga, sama ada melalui talak ataupun melalui huluk. Okey, itu laporan yang hakam akan laporkan pada mahkamah. So maknanya apabila pihak-pihak hakam-hakam ni dah dilantik, pihak plaintiff, pihak defendant, so mahkamah akan tetapkan satu tarikh. Tarikh tu adalah untuk laporan daripada hasil majlis tahkim yang telah dibuat tadi. Okey, ini peringkat kerabat. Okey, so laporan hakam ini dia ada dua keadaan juga. Sama ada, bukan laporan hakam. Maknanya sama ada pihak-pihak mendapat, hakam mendapat kuasa penuh ataupun tidak. Okey, macam mana hakam yang mendapat kuasa penuh? Kuasa penuh ni kadang-kadang saya pun selalu tengok, maknanya pihak-pihak tak faham apa kuasa penuh ni, apa sebenarnya kan. Okey, saya terangkan sikit. Kuasa penuh ni ada dua keadaan. Yang mana pertama, suami dia benarkan untuk hakam lafaz talak atau huluk. Maknanya suami ni dia cakap dekat hakam, dia benarkan untuk hakam lafazkan talak bagi pihak dia ataupun huluk. Huluk nanti kejap lagi saya terangkan. Okey, yang kedua, isteri. Isteri pun benarkan untuk hakam lafazkan huluk di hadapan mahkamah. Dua keadaan je. So, maknanya kalau salah satu, so kita consideration, consideration, cakap bahasa Inggeris pula. So kita anggap bahawa hakam tu dia tak dapat lah kuasa penuh kalau maknanya suami ataupun isteri tak bagi kebenaran macam saya cakap tadi. Suami bagi kebenaran hakam lafaz talak atau huluk, ataupun isteri bagi kebenaran kepada hakam untuk lafazkan huluk di hadapan mahkamah. Kalau salah satu pihak tak setuju pun tak dapat kuasa penuh. Ataupun pihak suami tak memberikan kuasa penuh kepada hakam dia untuk lafazkan talak bagi pihak dia. Okey, so laporan daripada hakam biasanya maknanya dia akan maklumkan dua perkara ni lah. Sama ada pihak-pihak berjaya didamaikan ataupun tidak berjaya didamaikan dan hakam tidak mendapat kuasa penuh. Okey. So, ada keadaan, bila dah keadaan-keadaan itu berlaku, maknanya hakam kerabat ini boleh maknanya dipecat ataupun tidak diteruskan dan diteruskan dengan peringkat ataupun part yang terakhir, itu hakam peringkat kedua. Okey. So macam mana kalau keadaan
hakam kerabat ini yang maknanya kita tak teruskan ataupun dipecat. Dia ada 4 sebab. Yang pertama, hakam bagi laporan, hakam berpendapat bahawa pihak-pihak ni patut bercerai. Tapi tak dapat nak perintahkan perceraian sebab hakam tak dapat kuasa penuh. Macam saya cakap tadi, tak dapat kuasa penuh ataupun ada sebab-sebab lain. So dalam laporan hakam dia akan bagi tahu, puan, hakam-hakam buat keputusan bahawa pihak-pihak patut bercerai, tetapi hakam defendant tidak diberikan sebarang kuasa penuh untuk melafazkan talak ataupun ada sebab-sebab lain. Yang ni biasanya kita tak boleh teruskan, melainkan pihak defendant bersetuju untuk menyerahkan kuasa kepada pihak hakam defendant untuk lafazkan talak. Okay? So sebab kedua, kenapa hakam peringkat pertama atau hakam kerabat boleh dipecat? Yang kedua, hakam tak dapat capai apa-apa persetujuan dalam mana-mana peringkat dalam majlis tahkim. Tak ada persetujuan. Maknanya hakam tak ada keputusan yang maknanya apa yang perdamaian ke tidak ke, tak ada dapat apa-apa persetujuan. Itu sebab kedua. Sebab ketiga, mahkamah sendiri tak puas hati dengan majlis tahkim yang dijalankan. Kadang-kadang kalau hakam panel yang dilantik ataupun mewakili di peringkat kerabat ni, hakam panel dia memang dah maklum, dah tahu dah apa yang dia kena buat, apa yang dia kena bincangkan, apa yang maknanya keputusan-keputusan yang wajar untuk dibuat untuk membantu pihak-pihak ni. Tapi lazimnya apabila kedua-dua hakam ni datang daripada saudara mara pihak-pihak sendiri. Kadang-kadang sebab tu saya akan pesan dalam dewan, pihak-pihak yang mana melantik saudara mara sendiri, maknanya dua-dua belah pihak saudara mara, dia bukan hakam panel, tak tahu sangat tentang prosedur, tak tahu apa yang perlu dibuat dalam majlis tahkim. Silakan pergi dekat kaunter, tanya apa yang perlu dibuat dalam majlis tahkim ni, apa yang perlu dilaporkan. Sebab apa kita buat saudara mara, sebab saudara mara yang terdekat ni biasanya dia lebih tahu. So kita cuba di peringkat saudara mara, itu yang peringkat pertama. So laporan kena juga disediakan yang mana kedua-dua hakam kena hadir dan bersetuju dengan laporan yang telah disediakan. Keputusan sama macam hakam panel buat keputusan, begitu jugalah hakam di peringkat kerabat kena buat keputusan. Sama ada pihak-pihak berjaya didamaikan atau jika tidak berdamaikan, keputusannya apa? Dapat ke tidak kuasa penuh daripada hakam defendant? Okey. So yang keempat, yang ini jarang-jarang berlaku sebenarnya, tapi tetap ada dalam setiap kes yang mana hakam-hakam tiba-tiba tarik diri ataupun dia tak nak jalankan tugas sebagai hakam. So yang ini 4 perkara atau 4 keadaan ini lazimnya maknanya keputusan yang dicapai itu tidak membawa kepada perdamaian ataupun tak ada penyelesaian. Biasanya hakam-hakam sendiri pun kalau ada salah satunya hakam panel, dia akan buat keputusan untuk kes ini dirujuk ke peringkat yang terakhir iaitu hakam panel. Okey, so setakat ni saya harap semua faham itu sampai ke peringkat hakam kerabat. Okey. So ada juga yang maknanya hakam-hakam ni yang tak tahu macam mana nak penentuan apa keputusan yang nak dibuat. Maksudnya jenis cerai yang macam mana yang boleh hakam tentukan. Ini terutamanya hakam-hakam yang terdiri daripada orang luar ataupun saudara mara pihak-pihak. Macam mana saya nak buat keputusan? Keadaan-keadaan macam mana yang saya nak tetapkan? Apa jenis cerai yang patut keputusan yang hakam buat? Okey. Sama juga ada 4 keadaan. Okey. Pertama, sekejap ya. Okey. Jenis-jenis perceraian yang boleh hakam tetapkan. Ada 4 keadaan.
Kalau syikak ataupun pergaduhan tadi di antara pihak suami dan isteri, yang pertama, puncanya adalah punca syikak tadi, punca pergaduhan datangnya daripada suami atau kedua-dua, suami dan isteri. Ini antara sebab syikak yang pertama. Maknanya kedua-dua hakam boleh cadangkan untuk perceraian ini dibuat secara talak. Talak ni lafaz talak lah. Okey. So ini antara punca. Ini punca yang pertama. Maknanya sama ada punca pergaduhan daripada suami atau kedua-dua sekali, suami dan isteri. Ini biasanya lazimnya hakam-hakam akan mencadangkan bahawa perceraian dibuat melalui kaedah talak. Okey. Yang kedua, keadaannya syikak ataupun pergaduhan ini puncanya daripada isteri. Yang ni ada berlaku juga dekat mahkamah. Punca daripada isteri. So, lazimnya kedua-dua hakam hendaklah mencadangkan yang perceraian tu secara huluk ataupun ada satu kadar iwat yang diputuskan selepas daripada huluk dibuat. Okey, nanti saya terangkan apa itu iwat, apa itu huluk. Okey. So, yang ketiga, hakam-hakam dah berbincang dalam majlis tahkim tapi tak dapat tentukan punca dia. So, tak tahu solution apa punca syikak ni sebenarnya daripada siapa? Isteri ke suami? Tak tahu. Maknanya hakam-hakam tak tahu datang daripada siapa. Tapi tengok kepada tuntutan perceraian dibuat oleh siapa. Kalau dibuat oleh suami, so hakam-hakam boleh cadangkan perceraian tu dibuat secara talak. Ini kalau suami yang mohon perceraian. Tapi sebab syikak tak tahu datang daripada siapa. Okey? So keadaan yang keempat. Yang ni yang terakhir. Maknanya sama keadaan, hakam-hakam tengok tak tahu apa punca syikak ni sebenarnya. Sebab dua-dua bertelegah kan, bergaduh. So kita tengok, macam tadi kita tengok tuntutan perceraian dibuat oleh suami. Tapi ini tuntutan perceraian dibuat oleh isteri. So kedua-dua hakam boleh mencadangkan bahawa perceraian itu dibuat secara huluk dan satu kadar iwat hendaklah diputuskan oleh hakam-hakam. Okey. So apa dia huluk? Kalau yang cerai secara talak tu semua memang dah maklum lah. Maknanya itu dengan lafaz talak. Huluk ni adalah perceraian antara suami dan isteri tetapi bersama dengan satu iwat. Apa pula iwat? Okey, perceraian suami isteri tapi melalui kaedah iwat. Apa itu iwat? Iwat pula dia ada satu penentuan bayaran ataupun nilaian yang digunakan macam tebus talak oleh isteri kepada suami untuk dapatkan perceraian. Okey. So tebus talak lah kiranya. Maknanya hakam-hakam membuat keputusan bahawa cerai dibuat secara huluk dan akan ditentukan kadar iwat. Kadar iwat ni kita serahkan kepada hakam. Biasanya hakam akan tentukanlah. Lazimnya, saya tak cakap mesti lazimnya hakam-hakam akan tentukan iwat ni berdasarkan daripada jumlah bayaran yang masa kita kahwin tu. Kalau Selangor ni 300. Lazimnya macam itulah. Tapi tidak semestinya lah. Itu bergantung pada hakam punya penilaian sendiri dalam majlis tahkim. Ada juga yang lebih daripada itu. Sebab dia huluk ni dia macam tebus talak. Satu bayaran yang diberikan oleh seorang isteri kepada seorang suami untuk melepaskan dia daripada satu-satu perkahwinan. Okey. So selesai yang tu, dah nak habis dah ni. Dah pukul berapa dah? Okey, sikit lagi Sikit lagi, jangan mengantuk dulu. Kalau rasa mengantuk tu, yelah tak boleh makan, tak boleh minum kan. Selawatlah banyak-banyak. Dapat pahala kan. Sambil-sambil dengar saya berceloteh pasal maklumat ni. Teruskan share, jangan lupa share supaya lebih ramai lagi. Mungkin insyaAllah Allah pandang walaupun kita cuma klik butang share je. Tapi dengan kita klik butang share ni sebenarnya ramai lagi orang kat luar sana yang tak tahu ilmu, tak tahu pengetahuan tentang apa yang perlu dibuat dekat mahkamah syariah. So insyaAllah Allah pandang walaupun usaha itu adalah sekecil share je, tekan share.
Tapi insya-Allah Allah pandang, Allah bagikan ganjaran kerana kita sebenarnya secara tak langsung dah bantu ramai orang kat luar sana yang tak tahu pun tentang Mahkamah Syariah, apa yang perlu dibuat, apa hak dia dekat Mahkamah Syariah. Okey, teruskan tekan butang share, kongsikan dengan sahabat-sahabat, dengan kawan-kawan kat luar sana. Okey. Sampai mana tadi? Sampai jenis-jenis cerai yang boleh ditentukan oleh seorang hakam. Okey. So, ada juga yang tanya, Puan, kalau dalam proceeding majlis tahkim ni, katakanlah majlis tahkim berjalan, tapi salah satu pihak tak mau hadir, enggan bagi kerjasama, ataupun memang senang cerita tak nak ambil tahulah tentang perkara ni. So, adakah proceeding ni terhenti? Tak terhenti. Itu mengikut undang-undang memang tak terhenti. Dalam kaedah-kaedah hakam pun ada dimaklumkan tentang perkara ni. So, proceeding majlis tahkim ni kalau kita merujuk pada kaedah-kaedah hakam perkara nombor 17, proceeding majlis tahkim ni hanya terhenti dengan 4 lagi. So 4 sebab kenapa majlis tahkim boleh terhenti. Yang pertama of course lah, sama ada suami ataupun isteri tu meninggal dunia. Itu ialah secara automatik lah kan. Terhentilah kat situ salah satu pihak meninggal dunia. Lepas tu salah satu pihak dia jadi gila atau tak sempurna akal. Yang ni pun tak boleh diteruskan. Yang ketiga macam tadi juga, hakam tarik diri. Maknanya dia tarik diri daripada jadi hakam. Dia tak nak teruskan sebagai hakam. Dan yang sebab-sebab lain lah yang diiktiraf oleh hukum syarak. Itu 4 sebab sahaja yang mana proceeding tahkim ini boleh terhenti. Selain daripada tu, setakat pihak-pihak, salah satu pihak tak hadir ataupun sebagainya, majlis tahkim tetap boleh diteruskan dan tak akan terhenti. Okey, so sikit lagi, berapa lama tempoh pelaksanaan untuk majlis tahkim ni berlaku? So biasanya tempoh pelaksanaan majlis tahkim ni kita refer kepada kaedah-kaedah hakam, dia tidak lebih daripada 30 hari daripada tarikh kita lantik hakam tu. Okey, so kita lantik je terus kira 30 hari. Tapi sekiranya, sebab sekarang ni ialah hari tu berlaku PKP, kes-kes ditangguhkan. So ada kes-kes yang melebihi daripada tempoh 30 hari. So mahkamah boleh bagi pelanjutan tempoh tapi tidak lebih daripada 60 hari daripada tarikh untuk pelanjutan majlis tahkim tu berlaku. So itu untuk tempoh pelaksanaan. So tadi sampai ke peringkat hakam kerabat kan? Hakam kerabat, belum habis lagi, sikit je lagi. Okey, hakam kerabat. Apabila laporan tadi macam saya cakap, laporan dibacakan dalam mahkamah oleh hakam kerabat, sekiranya laporan tu dengan keadaan-keadaan yang saya sebutkan, macam mana hakam kerabat ni boleh dipecat ataupun tak diteruskan dengan lafaz talak sekiranya diberi kuasa penuh ataupun sebagainya. Okey. Melainkan maknanya pihak-pihak tidak berjaya untuk didamaikan laporan daripada hakam kerabat. Pihak-pihak tidak berjaya didamaikan, syikak masih berterusan dan berpanjangan antara pihak suami dan isteri dan juga defendant tidak memberikan kuasa penuh kepada hakam defendant untuk melafazkan talak. Okey, keadaan-keadaan itu maknanya lazimnya Mahkamah Syariah akan keluarkan perintah bahawa oleh kerana berdasarkan daripada laporan majlis tahkim di peringkat kerabat ataupun di peringkat islah ataupun di peringkat yang pertama ini, pihak-pihak tidak berjaya untuk didamaikan dan tiada sebarang kuasa penuh daripada pihak defendant yang diberikan kepada hakam defendant untuk melafazkan cerai bagi pihaknya. So lazimnya mahkamah akan pecat kedua-dua hakam ini dan mahkamah akan teruskan ke peringkat yang seterusnya iaitu hakam panel. Hakam panel ni hakam yang dilantik oleh pihak mahkamah. So pihak-pihak cuma hadir sahaja ke mahkamah.
Suami dengan isteri pastikan hadir. So dekat situ tarikh yang ditetapkan untuk pelantikan hakam panel tadi akan ditetapkan. Tarikh tu pelantikan kita akan keluarkan satu notis kepada hakam panel yang dilantik. Kita ada senarai-senarai hakam yang mana telah diluluskan dan dilantik oleh pihak mahkamah. Kita akan pilih daripada senarai-senarai itu dan diisytiharkan. Maknanya mahkamah akan isytiharkan atau lantik hakam-hakam panel ni pada tarikh pelantikan untuk hakam peringkat kedua. Okey. So peringkat kedua ni pihak-pihak cuma bawa diri je lah, datanglah. Itu dah peringkat stage yang terakhir sekali. So semasa hakam-hakam panel ni setelah dilantik, mereka akan jalankan majlis tahkim. Majlis tahkim ni secara lebih profesional lah sebab mereka ini hakam-hakam yang dilantik oleh pihak mahkamah. So ada juga yang tanya, kadang-kadang ada juga Seksyen 47 ni yang ada melantik peguam. So ada yang tanya, boleh tak kalau peguam saya ni yang jadi hakam ataupun dia hadir sama masa majlis tahkim? So jawapan saya, kita boleh rujuk kepada kaedah-kaedah hakam perkara yang ke-20. Dinyatakan di sini bahawa jika dia adalah anggota keluarga terdekat pihak-pihak, maka tiada pihak lain ataupun peguam syar'i, melainkan maknanya peguam syar'i senang cerita, bahasa mudah lah, tak payah guna bahasa susah-susah yang dalam mahkamah. Maknanya peguam syar'i yang mewakili pihak-pihak, kalau tak ada pihak lain, maknanya dia adalah anggota terdekat, barulah dibenarkan. Tapi kita tak galakkan. Biasanya kita tak galakkan sebab peguam syar'i dia jalankan masa prosiding. Tapi yang masa prosiding tahkim kita serahkan kepada hakam-hakam. Sebab sama macam maknanya dalam keadaan macam majlis suluh pun macam tu juga. Maknanya peguam-peguam bagi laluan kepada pihak-pihak yang berkredibiliti atau yang dilantik oleh mahkamah untuk jalankan tugas mereka untuk maknanya satu laporan yang lebih tepat, lebih maknanya tepatlah untuk mereka laporkan kepada mahkamah mengenai majlis tahkim ni. Okey. So sampai ke peringkat hakam panel. Biasanya hakam panel kita akan bagi satu tarikh untuk hakam-hakam panel ini membuat laporan lah dan juga majlis tahkim. So sampai ke peringkat hakam panel, biasanya hakam-hakam akan buat keputusan. Keputusan ni akan dibacakan dalam laporan secara terperinci. Maknanya biasanya lazimnya laporan hakam ini dia akan ceritakan shikak ni berlaku kenapa, tak duduk sama ke, dah berapa lama. Maknanya atas yang mereka siasat dekat dalam majlis tahkim ni. So dekat sini satu-satu dia akan laporkan apa keadaan-keadaan antara pihak plaintiff dan pihak defendant, dan akhir sekali hakam panel akan buat keputusan. Sama ada keputusan itu adalah dengan cerai secara talak ataupun satu lagi melalui khuluk. Macam saya terang tadilah, dia ada dua keadaan aja. Satu secara talak, kalau hakam, masa ni hakam ni dia dah peringkat yang kedua, maknanya tak perlu kepada kuasa penuh ataupun persetujuan daripada suami untuk serahkan kuasa kepada hakam. Sebab hakam-hakam panel adalah hakam-hakam yang dilantik dan telah diberikan kuasa penuh oleh pihak mahkamah kepada mereka. So sekiranya hakam-hakam dia buat keputusan, pihak-pihak wajar untuk bercerai secara talak, maka di dekat situ mahkamah akan perintahkan untuk hakam melafazkan talak bagi pihak defendant untuk menceraikan pihak plaintiff. Satu lagi keadaan yang mana hakam keputusan yang dibacakan dalam laporan tu, hakam-hakam mencadangkan untuk pihak-pihak bercerai melalui kaedah khuluk dan akan ditetapkan satu iwad dekat situ.
Iwat ni macam saya terang tadi lah, macam tebus talak lah huluk ni. Maknanya ada satu pembayaran yang dibuat oleh isteri kepada pihak suami untuk melepaskan daripada perkahwinan. Kedua-dua lafaz ini akan dibuat oleh hakam lah. Maknanya apabila dah sampai peringkat hakam, suami dah tak ada kuasa untuk lafazkan cerai. Semuanya akan berbalik kepada hakam, sama ada peringkat pertama atau peringkat kedua. Sebab tu peringkat pertama masih lagi, walaupun sebab kuasa talak ni kita tahu azalinya adalah kepada seorang suami. Tetapi melalui kaedah hakam, di peringkat pertama sendiri pun masih lagi hakam perlukan kepada kebenaran khas daripada suami untuk dia melafazkan talak. Maknanya suami bila dah masuk peringkat hakam, suami dah tak lafaz talak. Hakam yang akan lafazkan. Cuma peringkat pertama yang saya terang tadi, bezanya adalah kuasa diberikan kepada hakam defendant untuk lafazkan, manakala di peringkat kedua dah tak perlu dah kepada kebenaran ataupun kuasa daripada pihak defendant, kerana kuasa penuh telah diberikan oleh mahkamah kepada hakam panel untuk melafazkan. Macam tu. So, saya rasa saya macam dah terang semua. Macam saya cakap tadi, saya ulas balik daripada mula tentang tajuk yang saya suka untuk share pada hari ini, iaitu dilema gantung tak bertali. Masih relevan kepada masa sekarang ini. Sebenarnya tak ada dah istilah gantung tak bertali itu, ialah mungkin zaman dulu-dululah. Saya pun tak pasti macam mana timbulnya gantung tak bertali ni. Maknanya setiap satu perkara yang berlaku, pihak-pihak jangan diam, boleh rujuk kepada mahkamah. Jabatan Kehakiman Syariah sendiri menyediakan pegawai-pegawai yang sangat berkredibiliti. Maknanya boleh rujuk, buat appointment dengan kami, nanti akan ditetapkan tarikh. So boleh berjumpa dengan pegawai-pegawai. Apa sahaja permasalahan yang berlaku, yang menimbulkan tanda tanya dan sebagainya, boleh jumpa saya tak pasti sekarang ni boleh berjumpa berdepan ke tak, tapi pasti akan ada cara melalui kaedah online dan sebagainya. Kami akan cuba bantu sedaya upaya untuk memberi penerangan dengan lebih jelas kepada semua orang di luar sana. Malahan setiap 2 minggu sekali, seperti mana yang sekarang saya sedang sharekan dengan semua orang, inilah salah satu usaha yang Jabatan Kehakiman Syariah Selangor buat. Usaha ini dibuat adalah untuk memberi penerangan secara tidak langsung, walaupun secara umum, walaupun tidak secara detail, tidak disentuh pada kes-kes tertentu, tetapi dibuat secara umum kepada orang awam atau kepada siapa sahaja di luar sana yang tidak faham ataupun tertanya-tanya ataupun ada persoalan yang timbul. Macam mana untuk berurusan di mahkamah, apa prosedurnya. So saya ulas sedikit, ada lagi beberapa minit sahaja sebelum saya end live. Okay, so cerita atau kisah hari ini, dilema gantung tak bertali masih relevan atau tidak, saya merujuk kepada Seksyen 47. Macam saya kata daripada awal, saya ceritakan atau share tadi, ada dua cara. Sekiranya secara berbaik, yang mana pihak-pihak kedua-duanya bersetuju untuk bercerai secara baik. Yang ini prosesnya sangat senang dan mudah. So datang saja ke mahkamah, nyatakan untuk filekan di bawah kes fast track. Okey, insya-Allah kita cuba bantu. Mungkin insya-Allah sekiranya tak ada apa-apa halangan, boleh diselesaikan hari yang sama. Yang kedua, macam saya terangkan panjang lebar tadi dalam masa 60 minit ni, prosedur di dalam Seksyen 47 permohonan cerai biasa. Yang penting sekali ingat ya, itu adalah selain daripada alasan-alasan bagi perceraian secara fasah, bagi perceraian secara taklik. Maknanya pergaduhan atau syikok yang saya terangkan. Saya percaya semua orang dah sangat faham syikok itu adalah pergaduhan yang berpanjangan di antara pihak-pihak. Maknanya pihak-pihak tak tahu macam mana lagi dah
nak selesaikan. So, saya rasa saya dah cover semua, harap-harap semua berpuas hati, faham dengan penerangan. InsyaAllah kalau tak faham, silakan buat appointment dengan kami di Jabatan Kehakiman Syariah Selangor. Pegawai-pegawai kami bersedia untuk membantu anda sentiasa. Okey, sekian saja untuk hari ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Jangan lupa terus bersama kami di webinar yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.